Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qail. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim ila biqair. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, Al-Fadhil ustaz-ustaz, muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan kita sekali lagi, dapat kita solat maghrib berjamaah, kemudiannya diberinya kita kekuatan dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu sementara menanti masuknya waktu Isya. Moga-moga perkongsian ilmu kita pada malam ini akan menjadi titik tolak pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambahkan dan mengekalkan iman kita. Jadi kita terus sambung balik pengajian kitab kita, yakni kitab Baru Mazi jilid yang ke-13. Yakni dalam bab apa? Babul majaa fil bakhil. Bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang kikir. Kikir ni apa? Kikir ni bakhil lah. Tu satu tajuk yang akan kita kongsi sama-sama. Kita nak tahulah, tengok yang apa yang dikatakan kikir itu. Kan? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, kikir itu lawannya bagi dermawan dan murah hati. Kan? Metod ataupun uslub yang digunakan pakai oleh tuan kitab ni, Syekh Idris Al-Marbawi, kan? Awal mula, pertama mula dia cerita dekat kita, kan, definisi kikir tu. Kikir ni apa? Kan? Iaitu lawannya bagi dermawan dan murah hati. Kan? Maka semuanya itu telah diberi pengenalan daripada salah yang lepas. Maka perangai kikir itu ialah perangai yang keji dan dikeji pula oleh syarak. Tu. Orang kikir ni, orang kedekut ni, bukan kata masyarakat yang tak apa suka. Kan? Apatah lagi adik-adik dan apatah lagi kawan-kawan. Syarak juga kan, tidak menyukai, mengeji akan perangai kikir ni, kedekut, tak hidung masin ni. Tapi tuan kita tak tulislah tak hidung masin. Saya lah tambah bagi sedap sikit cerita tu kan. Bagi nampak padat kikir itu, kedekut itu. Kan? Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qislatani la tajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara tiada berhimpun pada orang yang mukmin, yang sempurna iman. Tu kata Nabi Muhammad SAW, dua perkara ni tidak akan berhimpun kepada orang mukmin, ataupun orang beriman, yang sempurna iman dia. So nak test kita ni sempurna tak sempurna iman tu, dua perkara ni. Yang pertamanya kikir ataupun kedekut. Ada tak dekat kita? Rasa-rasa macam tak ada, tapi kadang-kadang rasa macam ada. Kan? Tu. Sebab apa? Kita ni kadang-kadang kita ada lah, bukan kita sini, kita tempat lain. Kadang-kadang kedekut ni, tentang kikir ni, Allah uji on the spot tu, nak test kita tengok. Kita ketika itu bawa sekepiang je, katalah RM5. Kan? Lepas tu pengurusi buat announcement, dia pun baca ada satu artikel orang hantar lah, minta hebahkan, kan? Mohon sumbangan ikhlas lah. Sebab apa, rumah terbakar ke apa kan. Jadi secara ikhlas dia minta, secara ikhlas. Pengurusi sound, pengurusi pun hebahkan. Kita ni
pengurusi siap baca ayat hadis Nabi apa semualah. Siapa yang bersedekah ni apa semua, kan. Kita ni duk ada RM5, aku nak bagi kau RM5 ni. Aku cadang nanti nak makan cendol. Kan. Tu. Kalau kita kata tak payah aku cendol. Sebab apa jadi macam tu? Sebab apa kita fikir cendol tu? Kalau kita boleh letak tak apalah RM5, tak apalah aku letaklah cendol kat syurga lagi bagus. Tu ace lah. Kan. Kita pun balik-balik selalu duk lalu depan cendol tu, pusing kot jauh. Tak janji tak nampak cendol. Taklah jadi melejeh haliong. Tu cerita dia. Kalau boleh buat macam tu lah. Tapi tuan-tuan saya cukup yakin lah memang boleh buat macam tu lah. Kan, tuan-tuan ni iman lain macam sikit. Kan. Tu. Yang keduanya jahat perangai. Nak tahu kata kita ni iman kita okey tak okey, jahat perangai tu. Kalau kita boleh mengelak daripada menjadi jahat perangai ni apa? Sombong, ujub, takabur, riak tu semua jahat perangai tu. Kan, tu. Suka fitnah orang, adu domba. Ujub ni apa tuan-tuan? Ujub ni rasa rasa megah. Cerita habis, orang tak tanya pun. Saya ni alhamdulillah lah semenjak 2 menjak ni tahajud tu insya-Allah lah tak pernah tinggal lah saya. Tu yang saya rasa perubahan pada diri saya tu. Kan? Saya kok mana pun lah, geletih macam mana pun saya set jam tu. Kadang-kadang jam tak bunyi, saya bangun dulu. Tu cerita tu. Dah hampir cerita tu pasal apa? Orang tak tanya pun. Tu ujub lah. Saya alhamdulillah lah setakat ni bulan 12 ni dah masuk 5 kali lah khatam Quran. Siap dengan hangguk tu. Hangguk tu yang mahal tu. Kau dia cakap kata khatam Qurannya tak apa. Aku dah 5 kali khatam Quran. Tu yang bagi nampak dia punya tingkat. Tu. Habis kan kita? Habis. Jadi untuk mengelakkan kita daripada termasuk dalam golongan tu, maka kita maintain, hindarkan semua. Kan? Kita berusahalah untuk menghindarkan sifat-sifat yang sedemikian. Kata Abu Isa At-Tirmizi bermula ini hadis gharib. Bakhil itu dicelai Allah di dalam Al-Quran. Sifat bakhil tu, yang kata sifat mazmumah tu, kan? Allah cela. Dalam Allah cela tu pun kenapa Allah bagi dekat kita ni manusia ni sifat mazmumah tu? Kenapa semua orang ada? Kan? Itu yang nama ujian tu. Kalau tak ada sifat tu mahmudah ya. Kan tu. Orang ambil mudah ha. Kan? Maka Allah bagi untuk keseimbangan. Nak test tengok kita ni ujian-ujian ni kita, tuan-tuan, nak masuk syurga tuan-tuan. Kan? Nak masuk panggung wayang pun kita kena bayar dulu, lepas tu beratok pula. Dengan cek tiket pula, cek tiket palsu ke. Ini syurga. Mesti ada ujian dah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Allah kata, apakah aku cipta ni untuk main-main dah? Ada ujian dah. Jadi kita insya-Allah lah setakat ni lah terlepas lah ujian agak-agak. Terlepas lah kan tu. Kita memilih untuk berada di dalam jamaah. Tu. Ni kita duduk dalam majlis ilmu ni pun sebab Allah pilih ha. Tidak akan beriman seseorang itu melainkan kata Allah ala biiznillah. Izin aku. Tuan-tuan, Allah yang izin kita ni nak jadi orang beriman ni. Kan? Tu. Jadi maka kita mohonlah ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga dikekalnya iman tu. Baqil itu dicilai Allah di dalam Al-Qurannya, firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa memelihara akan lokek dirinya, yakni tiada diturut kehendak dirinya, mahu lokek, maka mereka itulah orang yang beroleh kemenangan. Al-Isya ayat 9. Tu. Sifat tu ada. Tapi kita berjaya untuk menghaki sifat tu. Kita berazam dan beriktikad, aku ni tak maulah jadi orang yang bakhil. Tuan-tuan, Piramli tunjuk dah Haji Bakhil. Tuan-tuan pun kenal semua dah. Kan? Tu. Kan? Kita jangan orang kata, mat mana tu? Mat Bakhil tu lah. Allah, kacau kita. Sebab apa tuan-tuan, orang Melayu ni kalau mat dengan din, memang ada gelaran lah. Din mana tu? Alah, din rock tu. Rock pula. Allah. Kan? Jadi, jangan suka sangat dengan gelaran-gelaran yang macam tu. Kan? Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga dijauhkan daripada sifat kikir
dan kedekut itu kan ada. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwafuna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Surah Al-Imran ayat 180. Dan jangan sangka akan orang yang kikirkan apa-apa yang dikurniakan Allah bagi mereka itu daripada kemurahannya, iaitu baik mereka itu, bahkan ia jahat dan bala bagi mereka itu. Kerana lagi akan dikalungkan ke leher orang-orang kikir itu akan apa-apa harta yang dibakilkan pada hari kiamat tu. Kedekut. Jangan kikir, kata Allah SWT, jangan kamu jadi orang kedekut. Tu sebab apa? Rezeki yang kita peroleh ni semua daripada Allah SWT. Allah bukan minta semua dia bagi. Contoh, kalau kita gaji 10,000, Allah tak suruh kita infak ataupun menyumbang ke sedekah ke 10,000 dah. Out of that 10,000, bagilah seikhlas mungkin. Tapi janganlah bagi RM1. Tak patut sangat lah. Kan? Kalau orang ada RM10, bagi RM1, okey. Kita gaji 10,000, bagi RM1, Allahu Akbar. Memanglah dapatlah pahala juga. Kan? Dia lebih kurang pun 100, okey lah. Lepas bagi 100 tu jangan cerita ke orang pula. Kalau bagi 100 RM1 aku lah. Aku cukup cakap ni. Janji aku bagi, dia kata. Kalau buat sedekah ni, kalau tak ada 100 tak bagi lah. Tu orang 100. Kalau 1,000 tak tahu nak cerita lah. Lah. Dia kata. Tu. Jadi jangan kita, sebab apa? Rezeki yang kita peroleh itu, kita tidak memberi balik ke jalan Allah, Allah akan transform, Allah akan tukar, jadikan dia rantai tu, rantai api tu. Maka disangkut dekat leher ni. Sehari ke, seminggu ke? Tak. Sampai bila-bila Allah kata. Tu. Allah kata, hang tak mau bagi kan? Anda sangat simpan lah. Tu. Hang junjung dia. Allahu Akbar tu. Jadi, untunglah kita ada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun pernah cerita lah. Kan? Nabi ketika mana Mi'raj, dibawa masuk dalam syurga. Dibawa tengok, tinjau dalam neraka tu. Siapa yang ramai, macam mana seksa itu kena. Allahu Akbar tu. Yang seringan-ringan seksa macam mana? Nabi cerita dah. Kan? Mana kata tidak ada istilah ringan lah. Yang ringan sekali, siapa dia? Abu Talib, pak saudara Nabi. Kan? Kita pun nak fikir tak sampai, tuan-tuan. Hak Allah ni memang tak sampai. Nabi cerita macam mana? Bila dipakai terompah neraka tu, ni otak ni menidih, jasad okey. Kita boleh bayang tu, Allahu Akbar. Macam kena shot lah, shot. Cik Wan dia tahu lah shot. Kena renjatan tu. Renjatan tu dia rasa macam ni. Ni otak aja menidih. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu yang paling ringan sekali. Itu pun orang yang kena macam tu, dia kata dialah yang paling berat sekali. Dia neraka ni anak abang mai. Akulah paling berat sekali kena. Lepas sembang sama-sama mereka. Apa yang berat sangat? Aku pakai terompah neraka tu terus ni menggelegak otak. Dia tak tahu ada yang kena siat kulit, yang kena tikam, yang bunuh, yang mati bunuh diri itu, tikam. Sampai bila? Sampailah bila-bila. Kan? Orang yang kedekut ni, Allah gantung tu, getah dia tu. Apa yang dia kedekutkan. Katalah RM1 lah. Tu. Lalunya RM1 lah. Terutamanya kedekut dengan siapa? Dengan adik-beradik. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita dalam Islam ni, kita wajib tolong adik-beradik dulu. Kan? Ni adik-beradik hidup rumah pun nak runtuh esok lusa ya. Kita kumpul duit ni berbagi kat orang tu. Tak kenal lagu tu, tak kenal. Adik-beradik kita merintih lah. Abang boleh tak bagi sedekah yang abang simpan tu? Dah, abang nak bagi tu. Ada negara yang tak kenal lagu tu, tak kenal. Tuan-tuan, kita buat tahana dengan adik-beradik ni, tuan-tuan. Bukan kata adik-beradik. Hablum minan nas ni, hubungan manusia dengan manusia ni. Jangan ada di antara kita ni yang menginaya dan menzalimi sesama sendiri.
Itu boleh kata Allah pantang tu pantang. Yang boleh hina manusia, yang boleh azab manusia, yang boleh pukul manusia, bakar manusia, aku je kata Allah. You are not entitled. Bukan kata manusia, haiwan pun, binatang ni pun kita tak boleh nak bakar dia. Kan? Tak kira lah haiwan sekecil-kecil haiwan ataupun sebesar-besar haiwan. Semut merah tu, kan? Bukan lagu semut merah, itu Indun. Kan? Kerengga, orang utara kita kerengga. Tu. Kita nak panjat jambu, pokok jambu kita, buah ya Allahu Akbar. Kan? Kita pun bakar. Berdosa hukum dia. Tu, kan? Sebab dia ada kaedah untuk nak macam mana nak hilangkan kerengga tu. Untuk ambil daging ke, kan, paha-paha ayam yang daging tu dia dah siap dah, kan, yang belum masak lagi lah. Tu letak bawah dekat perdu pokok, perdu. Orang Kuala Lumpur panggil perdu apa lah. Saya bukan orang Kuala Lumpur, perdu tu lah. Pangkai pokok. Dia akan turun semua tu. Dia akan turun. Tuan-tuan spray lah dia. Kan. Esok dia hilang lah. Memanglah tuan-tuan, nak panjat pokok yang ada kerengga ni, Allahu Akbar. Dia gigit tempat lain tak apa lagi tuan-tuan. Kalau dia gigit telur, Allahu Akbar. Tuan-tuan nak cerita kan. Allahu Akbar. Siapa pernah kena tak? Sebab saya pernah kena tu. Tu. Masa kecil-kecil lah. Besar-besar dia tak lah. Tak panjat dah pun. Kan. Nak panjat minta larat dah. Kan. Tu. Habis. Kan. Masalah bakhil itu dua macam. Pertamanya, bakhilkan dengan apa usaha dirinya. Bakhil ni kata Nabi ada dua macam. Yang keduanya, bakhilkan dengan usaha orang lain. Yang pertama, dia kedekut hasil usaha dia. Yang kedua, dia nasihat orang pula. Jangan bagilah, jangan. Tu kan. Maka macam yang kedua ini lebih jahat daripada macam pertama. Kerana punya orang, mengapa pula awak masuk? Buat tidak ia memberi bermurah dan menderma. Dikatakan, tak usah awak berzakat dan bersedekah. Lebih baik taruh bagi dirimu, kerana entah mana-mana hari kamu kurang kuasa, dan entah mana anak bini kamu tak suka adalah kamu menaruh wang. Tak usahlah beri cukup besar belanja anak-anak bini itu. Tu. Dia kata, kan, gaji hang besar, hang simpan untuk diri hang. Besok hang tak tahu nu. Kan? Depan-depan besok apa jadi kat hang tak tahu. Kan? Dia kata dia lebih kurang syaitan lah. Hang bagi ni besok hang tak ada dah. Habis hang bagi habis. Sedangkan di sisi syarak, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan, ada ayat Allah kata apa? Tidak akan miskin seseorang tu kalau dia mengeluarkan apa hasil dia. Mana kata sedekah, Allah akan ganti balik. Tapi yang jadi masalahnya sebab kita tak nampak. Ramai orang tak nampak tu ganjaran yang Allah nak bagi tu. Tuan-tuan, orang Islam ni Allah bagi dua. Orang kafir satu je. Tu yang kata pemurahnya Allah. Orang kafir buat baik, Allah bagi balik di dunia ni. Ada orang kafir baik? Baik, ada. Allah bagi dia balik juga. Allah bayang balik lah. Orang Islam ni, Allah akan bayang balik ke dunia ni, di spare sikit. Bukan kata spare sikit, spare banyak tu di padang mahsyar, di hari kiamat nanti. Untuk bahagian kita kehidupan di akhirat pula. Di dunia dapat dah. Kan? Jadi kita nak, orang kata apa? Nak menghapuskan sifat-sifat yang macam ni lah, supaya kita tidak bakhil. Jadi the most generous person. Kan? Nak convert tu, transform daripada bakhil kepada orang yang pemurah. Tu nak kena mujahadah ha. Kan? Mujahadah ni kata Allah nak kena cari satu kekuatan sendiri. Kan? Contoh mujahadah ni, tuan-tuan nak mai semayang. Baru tengok pokok hujan ni. Tengok lo gelap, ini sat lagi kalau aku pergi ni mau banjir tak balik aku nanti. Tak apalah, tu mujahadah. Kan? Nak meninggalkan maksiat ni, Allahu Akbar, kan? Itu sebabnya kita jangan terdedah. You don't expose yourself, you know, ke lembah-lembah yang boleh mendatangkan tu bala. Kan? Carilah orang-orang yang orang-orang masjid ni orang, jadi habis-habis kuat pun dia ajak dengar azan, dia suruh datang sini. Kan?
Kalau kita berkawan dengan orang kelab-kelab ni, azan dia dengar ni, Pak. Dia taklah isya panjang, Syekh. Balik lagi kita boleh semayang. Tuan. Kenapa Allah kenapa setiap solat itu dimulakan dengan azan dulu? Dia bagi warning tu dengan azan. Dia bagi Allah suruh kita fikir bahasanya azan tu menandakan masuk waktu tu. Nak bagi tahu, nak alert orang-orang beriman ni Allah panggil ni, hayya 'ala solah, mari solat. Sebab apa Nabi kata kita kena solat di awal waktu? Tuan-tuan, nobody knows, siapa pun tak tahu saat yang kedua tu apa yang bakal berlaku. Ni lepas kita keluar dari surau ni, apa yang berlaku tak tahu. Kan? Kalau kita tangguh semayang tu di minit yang ke-10, tiba-tiba 9 terkelepok kita. Habis dah satu waktu kita hutang pada Allah SWT. Allahu Akbar, tuan. Tuan pernah dengar tak almarhum Datuk Hasan Din punya video? Dia kata apa? Dia kata solat ni tinggal satu waktu je. Habis amal ibadat kita yang kita buat tu, habis tak dikira pada hari tu. Allah, itu satu waktu. Kan? Ni kalau yang tak nampak waktu lagilah kacau. Itu sebab Nabi kata sembahyang itu tiang agama. Ada 5 pillars. Islam ni tuan-tuan tolak satu ya, habis semua. Anak habis. Runtuh. Kan? Kok kata aku tak apalah, aku syahadah, aku puasa okey. Semayang ni aku tak berapa sangatlah. Aku cover dengan zakat dengan haji. Tak jadi dia. Kan? Dia kena ambil 5 ni. Sama juga dengan rukun iman. Tak boleh kata, mana ada suruh percaya kitab pula. Kita bukan baca kitab Taurat, apa Injil ke Zabur kan? Dah Nabi kata kena terima lah. Bukan suruh Allah suruh kita baca secara detail. Percaya bahawasanya 3 kitab yang terdahulu itu adalah daripada Allah jua. Tuan, ketiga-tiga kitab tu yang turun tu, dia turun sekaligus. Gedebus kata. Hanya Al-Quran saja, walaupun di Lauh Mahfuz tu ada sebiji tu, tapi dia turun berperingkat-peringkat mengikut asbabul nuzul. Kan? Sebab apa? Kalau dia turun sebiji itu, susahlah Nabi Muhammad SAW nak hafal. Sebab lagipun dia melalui peristiwa. Peristiwa tu kisah-kisah dalam Quran ni, sampai kita hidup sekarang pun ada dicerita lagi. Sampailah Nuh. Seksa dalam kubur ke, bangkit balik, apa cerita yang belum berlaku. Dan hadis pula Nabi cerita benda yang belum berlaku lagi. Nabi kata apa? Ni ada satu ketika nanti salah seorang daripada umat aku melintasi titian sirat itu. Terketak-ketak tu nak balance atas titi tu. Titi sirat ni bukan besar-besar titi jambatan Pulau Pinang tu. Kalau tu okey lah kan. Ni tu rambut tu dibelah 7. Rambut sehelai ni dibelah 7. Kalau tuan-tuan masa hidup kat dunia ni ahli sirkus tu, imbang tu jalan atas tali tu. Gunung ke gunung tu steady je. Kat sana tak payah lah. I'm sorry to say that lah. Kan? Because apa? Because di sana tu yang mengimbang tu iman. Tu. Kan? Maka Nabi kata dia jalan setapak lembut lutut. Orang terang tahu, lembut lutut. Tak boleh nak berjalan. Tiba-tiba ada satu lembaga datang, tolak dia, tolak terus masuk syurga. Agak-agak kita lah kot. Tu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, lembaga apa tu? Itu selawat yang diamalkan ketika mana dia berselawat ke atas aku masa kat dunia tu. Jin. Bukan sekali. Paling common pun 1000 lah. Pernah dia tolak. Masuk syurga terus. Tuan-tuan, kalau kita dekat dunia orang tolak kita akan pandang belakang. Apa min tolak aku ni? Berani tolak aku. Kat sana dah. Tak tengok dah belakang. Tengok pintu syurga tu macam nak terjun terus. Belakang ni adik-beradik ke apa tinggal je lah. Bukan kata adik-beradik, isteri pun tinggal tu. 70 duduk tunggu tu. Bidadari. Kalau ada muslimat kan ni, kita balik awal lah malam ni. Tu. Allah suruh 70 orang bidadari sambut kita tu di muka pintu tu.
Tu ahlan wa sahlan ya syekh, ya abe apa semua tu. Kan. Perap kita langkah-langkah 60 hasta tinggi. Tuan. 70 bang. Bukan 7, bukan 17. 70. Ini dan kitab Baru Mazi jilid ke-18. Ni kitab ni pun nak habis kan. Kita baca kitab tu pula. Seorang kekuatan ahli syurga, seorang. Seorang tu isi kuat tu 100 orang. Seorang dia punya power 100 orang. Malah ni cerita bagi seronok sikit. Tu. Kan. Masuk dan tu tak payahlah nak makan tongkat ahli ke apa, tak payah. Power Rangers ke tak payah. Kan. Yang syoknya tuan-tuan, yang syoknya nikmat yang Allah bagi, masya-Allah. Kita masuk, katalah kita 100% punya power, 100%. Dia tidak akan berkurang sampai 50%. Dia makin meningkat tu, meningkat. Tak perlu pergi charging dekat tiang kata tak. Power tu sampailah kita duduk, sampai bila-bila. Kita bayang. Berbanding kita duduk kat dunia ni, power kita makin low. Dia takkan ni. Peringkat kita sekarang ni kan, hantar saya duduk telan lah pi apa, tak ada dah macam dulu. Kan? Ada member tuan ni, power ni kan. Makan sebiji ya, tahan sebulan. Beli tak dia? Beli. Punya nak tahan, tapi tak tahan pun. Tu. Di dunia Allah nak cerita apa? Bahwasanya apa yang kamu perolehi kat dunia ni, nikmatnya tidak akan kekal. Dia akan turun. Sebab apa? Allah nak bagi kita ni menyedari bahwasanya something is lost. We are lost something. Kan? Jangan kita hilang terus. Dia kurang. Tu. Kasih sayang pun kadang-kadang kurang. Ya, kasih sayang mestilah kurang. Kita tak macam dulu. Dulu kita tengah wangi. Kan? Dia pun panggil kita sayang, kita pun panggil dia manja apa semua. Lah ada. Adalah setengah lah. Dalam 100 tu adalah satu. Yang lain tu tak ada. Kan? Nanti cucu baik, dia pun tidur dengan cucu, kita tidur seorang. Tu nasib baik tidur dalam bilik, mau tidur atas sofa, lagi kacau. Kan? Nak tidur lagi cucu ada pula, tak ada ke? Tu kan. Jadi malang juga letuk ni pun. Kan? Jadi tu di dalam Al-Quran pun sangat mengeji orang yang macam yang kedua itu, iaitu firman Allah Ta'ala, allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukh. Orang yang bakhil akan hartanya, tak mahu diperbelanjakan kepada jalan yang baik. Kemudian sudahlah ia tak mahu berbelanja kerana bakhilnya, dan disuruhnya orang-orang pula berbuat bakhil sepertinya. Jangan bersedekah, jangan memperbuat apa khairat, maka itulah orang yang terlebih jahat dan terlebih keji. Bukan dalam bab ni saja. Kita menyuruh orang buat jahat, dia pergi buat jahat, kita dapat juga. Allahu Akbar tu. Kan? Tapi dapat satu je lah, tu yang kata Allah ni maha, Allahu Akbar. Allah ni maha pengampun dia, maha pemaaf. Kalau kita ajak orang buat baik, dia buat, kita pun dapat lebih lagi. Allahu Akbar tu. Kan? Beza dia tu. Contoh kita suruh dia bunuh orang. Kan? Allahu Akbar. Daripada orang ramai tengok cara dia bunuh tu, kan? Kita akan dulu skill lah. Kan? Pembunuh upahan ke apa kan? Kita pun ajar orang tu. Dia pula buat macam kita tu. Dia pun cerita mana kata 100 orang dia ajar. Kita lah yang tanggung tu. Allahu Akbar tu. Kan? Benda-benda jahat ni jangan diajar. Kan? Tu. Dia punya lenggok-lenggok, dia punya maneuver tu, macam mana nak maneuver jahat ni, tak payah ajak. Kan? Cara yang baik tu boleh. Kita pun tunjuk ajar yang baik tu, masya-Allah kan. Tu. Sebenarnya tak payah, sebenarnya sahabat-sahabat ni dia tengok akhlak. Dia tengok kita ni baiknya, Allah, depa jadi segan. Kan? Sampai ke peringkat tu kalau kita panggil tu, dia kalau tak mari tu dia rasa tu. Sebab akhlak tu. Tu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Saya selalu bawa cerita ni kan. Nak cerita akhlak Nabi tu.
Kan? Baru orang bagi rida ke dekat Nabi, rida, cantik rida. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, cantiklah rida ni. Kan? Nah, dia terus londeh bagi lah. Nah, ambil. Kan? Tu jadi orang yang menerima tu daripada Nabi tu, dia pun rasa, Nabi ni perli aku ke apa? Kan? Tak, Nabi tak pernah perli. Nabi dunia tak ada, Nabi dan sahabat dunia tak ada dalam tangan. Kan? Itu sebabnya apa kata Imam Asy-Syafi'i, ada 3 amalan kan, yang kita kena buat. Kita praktiskan dia. Kan? 3 amalan tu. Bersedekah ketika tiada. Kalau banyak duit ni tak kisah, orang kaya tak kisah, dia boleh bersedekah. Ini ketika mana tak ada. Kita pun ada semangga-mangga RM1 je, ataupun RM3. Kan? Kita ni sehari tak makan ni, sehari ni tak makan. Katalah puasa, RM3 ni nak beli untuk buka puasa ni. Tiba-tiba datang ada satu hamba Allah, dia kata, cik, tak tolong cik, saya dah 3 hari tak makan ni. Ni anak saya tu 3 hari tak makan ni. Agak-agak tuan-tuan tergamak nak bagi RM3. Kan? Kita pun kata tak apalah, aku puasa tak apa, aku minum air sejuk lah. Bagi RM3. Itu makam tuan-tuan. Allah, macam cas bateri tu naik terus, power tu naik. Bukan kata takat tu, melambun terus keluar pada indikator tu. Prum. Tu. Bersedekah, memberi ketika mana tiada. Macam Nabi Muhammad SAW. Nabi tak ada apa, Nabi. Orang bagi saja, ada orang berkenan, terus dia bagi. Allahu Akbar. Kalau kita boleh buat macam tu, tuan, oh ya Allah, aman kita ni. Tu. Yang keduanya, bercakap benar walaupun pahit. Tu. Benda ni susah sikit tu. Bercakap benar walaupun pahit. Tapi adalah benda-benda yang kita kadang-kadang tak boleh nak cakap benar pun. Jangan jadi betul-benda sangat. Contoh. Saya buat contoh ya. Tapi cakap benar di hadapan isteri pertama. Yang abang ingat nak tambah satu lagi ya. Memang tak ada. Tu cakap benar tu. Orang lelaki dia takkan buat itu. Kan? Dia simpan dulu, kemudian baru dia bagi tahu. Dia minta dua aja. Minta maaf atau minta sakit, dua-dua ya. Habis. Yang ketiganya, Allahu Akbar, jangan bermaksiat ketika bersendirian. Tu, bila kita seorang-seorang itu dengan TV di tangan ni, TV, telefon kita ni macam-macam boleh tengok. Orang tak ada kita pun tengok macam-macam. Tu bermaksiat tu. Boleh tahan tak? Kalau kita boleh tahan, saya cukup yakinlah tuan-tuan dalam ni semua boleh tahan. Ni saja kita nak imbas baliklah. Tu kan. Supaya kita saling nasihat menasihati, ingat mengingati. Kan? 3 amalan ni. Nampak mudah tapi susah. Kan? Jadi kalau tak boleh nak bendung, maka jangan duduk seorang-seorang. Cari kawan-kawan sembang, just to ease the pressure. Kadang-kadang ada satu ketika kita macam tak boleh nak kawal syahwat tu. Tu kita nak mingle tu macam mana tu? Jadi itu yang Allah bagi kita akal. On top of akal tu ilham. Mintalah. Kan? Bukan lagu Ismail Harun, ilham dari pujangga tu. Kan? Ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan treat kita. Habis. Bakhil itu tiada masuk syurga. Bakhil itu tidak akan masuk syurga. Sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan satu hadis yang menunjukkan atas orang yang bakhil itu tiada masuk syurga, iaitu an Abi Bakri As-Siddiq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qibbun wala manna nu wala bakhil. Diriwayatkan daripada mertua Rasulullah SAW, sahabatnya, yakni namanya Abi Bakri As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jarang ni kita dengar hadis diriwayatkan daripada mentua. Selalunya bersahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar. Kan? Nak cerita apa?
Sayyidina Abu Bakar ni memang di sisi Rasulullah memang special lah. Kan? Satu-satunya manusia yang mengaku. Kan? Kalaulah Muhammad yang cerita, dia tak cerita apa lagi pun aku akan setuju. Aku akan percaya. Tu yang kata Sayyidina Abu Bakar tu special dia. Kan? Walaupun provokasi datang daripada Abu Lahab tu. Abu Lahab kata, Kak, dia panggil Kak, member satu kampung tu, Mekah. Kak, hang percaya kan di zaman kita ni mana orang boleh terbang apa semua ni, kapal terbang pun tak ada. Ya. Dia boleh cerita ni, dia malam tadi daripada Mekah pergi Masjid Al-Aqsa tu. Lepas tu dia singgah pergi Yathrib pula tu. Dia semayang pula di dalam Masjid Al-Aqsa tu. Dia jadi imam. Kemudian dia naik pula ke langit sampai 7 lapis tu. Jumpa Tuhan dia, dapat solat pagi ni turun. Hang boleh percaya ke bakang? Kan? Tadi dia panggil Kak. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar pun panggil dia Hab lah. Sebab dia Abu Lahab. Hab. Siapa yang cerita tu Hab? Sahabat hang lah. Muhammad. Kalaulah Muhammad yang cerita, lebih pada tu lagi pun aku percaya tu kan. Cover. Allahu Akbar kan. Tu yang kata hebatnya kan. Tiada masuk syurga orang yang makar, yakni orang yang suka menjatuhkan orang di dalam kemudaratan dan sifat sebab tabiatnya cerdik, kancil, suka menipu daya orang. Dan tiada masuk syurga orang yang membangkit pemberiannya, dan tidak masuk syurga orang yang kedekut. Kan? Sedekah dah, buat baik dah, lepas tu ungkit pula. Allahu Akbar. Tak usah kata orang luar, dalam rumah. Kan? Kak, hang kena ingat kak, anak hang tu masuk universiti sampai kerja bagus ni. Kan? Kalau aku tak tolong tu, anak hang tak jadi apa pun. Allahu Akbar. Tu satu sinis yang terkesan sampai mati tu dalam adik-beradik. Kan? Aku bantu dia dulu, sombong pula ngaku pun tak mau tegur. Oh ya Allah. Tak mau tegur tu masalah lain tuan. Apa yang kita buat baik jangan diungkit. Wa'imah 10 tahun lah. Wa'imah kita daripada dia masuk sekolah, masuk universiti first year, sampailah dia graduate, sampailah dia dah kerja dah. Kan? Syaitan tu kerja syaitan. Dia akan cucuk kan, dia kata Syekh. Tengok anak saudara hang tu, hang tolong dia dia hormat hang pun tak. Kita pun naik telinga pun naik capang tu. Kita betul ya. Dia pun melayan pula. Itu pentingnya iman tu. Itu pentingnya kesempurnaan dan kestabilan iman tu. Kita tidak mudah melatah. Kan? Habis. Jadi bermula ini hadis hasan lagi gharib. Kan ada azan kan? Azan. Sebab lepas azan ni kita berhenti doa. Dia tak boleh kita sambung. Buat surat Jaiz. Bukan Majaiz. Surat Jaiz. Wallahu alam.
La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa darajatal a'la fi qadrin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين.